Pada Ogos yang lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri ada mengeluarkan satu kenyataan untuk mengkaji kadar upah minimum dari RM5 ke RM7 bayar setiap penghantaran di dalam aktiviti P-hailing. Saya ingin bertanyakan, adakah Kementerian bersedia untuk membuat kadar minimum yang sama juga untuk mereka di aktiviti e-hailing dengan menetapkan kadar minimum terpakai kepada semua e-hailing operator kepada RM8 hingga RM10 minimum. Ini kerana sehingga hari ini ada driver yang masih mendapat kadar upah minimum terlalu rendah iaitu RM5. RM5 jumlah upah untuk mereka yang bawa kereta sebenarnya tak berbaloi dan hanya merugikan sahaja. Sebagai contoh, untuk perbandingan harga per kilometer untuk syarikat Grab adalah dilihat di Filipina. Kadar harga adalah RM1.05 per kilometer. Mengapa Grab driver di Klang Valley, Malaysia hanya dibayar 70 sen tahun lepas dan dikurangkan ke 25 sen per kilometer awal tahun ini? Mohon kerajaan kaji dan naikkan kadar ini untuk driver menerima kadar upah yang adil. Terima kasih. Yang pertamanya, Datuk Ketua, yang dikatakan P-hailing tadi. P-hailing belum dikawal sedia. P-hailing itu memang ada perbincangan dengan syarikat-syarikat pembekal dan kerajaan menggalakkan mereka untuk melihat kepada kadar upah yang diberikan kepada rider-riders. Itu dilakukan secara perbincangan dan telah pun diadakan perbincangan di antara Perdana Menteri dan juga syarikat-syarikat pembekal. Berkenaan dengan kadar upah e-hailing, seperti yang saya telah terangkan tadi, kita tidak mengamalkan satu kawalan harga ataupun tidak meletakkan satu harga lantai kepada kadah yang diberikan kepada pemandu. Dia perlu dilihat juga kepada peimbangan. Kadang-kadang mungkin rendah tetapi kadang-kadang juga dia tinggi. Dia bukannya lihat kepada satu-satu trip saja tetapi secara keseluruhannya. Jadi bagi saya, kalau apa yang diminta itu dinaikkan kadar, dia juga akan memberikan implikasi. Implikasinya ialah harga tambang kepada pengguna akan meningkat. Jadi kalau itu dilaksanakan, Yang Berhormat juga akan datang balik ke Dewan ini membuat pengaduan bahawa kadar tambang untuk e-hailing untuk pengguna telah meningkat. Jadi kita perlu melihat kepada satu perimbangan bahawa dalam e-hailing ini dia menggunakan satu sistem dynamic mechanism, dynamic pricing mechanism, iaitu bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Jadi kadang-kala mungkin kadar yang diberikan itu rendah, tetapi juga secara keseluruhannya mungkin dia berbaloi. Tetapi dari segi penawaran itu bergantung kepada pemandu. Jadi kalau pada ketika ataupun pada waktu-waktu yang tidak puncak, yang tak banyak permintaan, mungkin pemandu tidak memberikan penawaran. Jadi bagi kita setakat ini dasar yang telah pun sedia ada, kita kekalkan, tetapi kita akan terus berhubung ataupun mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat e-hailing dari masa ke semasa supaya kita dapat mencari satu kaedah tanpa kita kerajaan meletakkan satu syarat, tetapi pada masa yang sama kita juga nak melihat bahawa apakah insentif yang boleh diberikan oleh syarikat e-hailing kepada pemandu-pemandu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan memang juga ada syarikat e-hailing yang ada sistem-sistem yang mereka nak bincangkan, nak mereka perkenalkan di Malaysia. Ada percubaan proof of concept telah diadakan umpamanya daripada syarikat Grab di Singapura. Dia ada kadar di mana ada trip yang mereka langsung tak mengambil komisen. Tetapi kalau ada juga komisen yang mungkin dinaikkan lebih daripada 20%, dia minta kita batalkan had ceiling tersebut. Kita belum dapat membuat keputusan itu sebab pada ketika ini dasar yang telah kita tetapkan ialah had ceiling untuk komisen yang boleh diambil oleh syarikat-syarikat e-hailing adalah 20% saja. Jadi setakat ini kita kekalkan dengan dasar sedia ada, tapi kita akan lihat dari masa ke semasa bagaimana untuk incentivize kepada pemandu. Terima kasih.